Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 2 Februari 2015, negara telah digemparkan dengan kes kelar melibatkan seorang pelajar tahun 1 UiTM Permatang Pauh, Nur Syuhada Johari, 20 tahun, yang ketika itu dipercayai dilakukan oleh teman lelakinya. Namun setelah disiasat, suspek Syarafi Abu, 25 tahun, yang bekerja sebagai tukang masak di Melaka, bukanlah teman lelaki kepada mangsa. Sebaliknya hanya kawan biasa, memandangkan keluarga mangsa tidak merestui hubungan mereka. Menurut bapa mangsa, Johari Hashim berkata dia pernah membuat laporan polis mengenai anaknya yang sering diganggu lelaki itu sejak di tingkatan 5. Pemuda berkenaan adalah rakan sekampung anaknya dan pernah meluahkan hasrat untuk menjalin hubungan serius dengan anaknya. Tetapi mereka sekeluarga menghalang hasrat pemuda itu kerana disyaki menagih dadah, dan dengan itu mangsa hanya berkawan biasa dengan suspek. Namun suspek sering mengganggu mangsa dan Johari memberitahu bahawa dia pernah menelefon dan menghantar SMS kepada suspek supaya jangan ganggu anaknya. Malah dia juga pernah membuat laporan polis berhubung suspek yang selalu mengganggu mangsa. Suspek juga pernah bertindak ganas memecahkan pintu rumahnya di Taman Hosba dan melarikan anaknya dengan kereta sebelum ini, tetapi mereka sekeluarga menemuinya semula dengan bantuan keluarga suspek. Keluarga suspek juga maklum tentang kelakuan ganas anak mereka itu. Pada hari kejadian, pagi itu suspek telah berjumpa dengan mangsa di pintu masuk asrama UiTM. Ketika itu suspek dikatakan telah mengugut mangsa untuk mengikutnya menaiki kereta. Jika tidak, dia akan menikam mangsa di situ. Mangsa ketika itu ditemani oleh rakan-rakannya cuba dihalang oleh mereka untuk mengikut kehendak suspek yang mempunyai pisau kerana bimbang akan keselamatannya. Namun mangsa yang tidak mahu berlaku kekecohan di situ dan yakin mampu tenangkan suspek yang kelihatan agresif itu menaiki kereta suspek tanpa memikirkan akan keselamatannya ketika itu. Selepas itu, suspek memandu pergi keretanya dari situ. Manakala pada jam 11 pagi, rakan mangsa menghubungi bapa mangsa untuk memaklumkan bahawa suspek telah memaksa mangsa untuk mengikutnya atau jika tidak, dia akan ditikam. Mereka juga memaklumkan tentang pisau yang dimiliki oleh suspek dan telah memaksa mangsa menaiki kereta bersama-samanya. Setelah mengetahui kejadian itu, bapa mangsa terus menelefon ibu lelaki itu untuk memberitahu apa yang telah berlaku dan memintanya untuk menghantar anaknya pulang ke rumah. Namun tidak lama kemudian, bapa suspek tersebut menghubungi bapa mangsa sendiri untuk memberitahu yang anaknya telah ditikam oleh suspek. Pemangku Ketua Polis Daerah Taiping, Superintendent Ismail Cik Isa memberitahu setelah mangsa menaiki keretanya jenis Proton perdana, suspek terus memandu ke arah selatan. Dalam kejadian kira-kira pukul 12 tengah hari di kilometer 228.2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Bukit Gantang, terdapat saksi melihat suspek dan mangsa bertengkar di dalam kenderaan berkenaan sebelum kereta itu berhenti. Saksi kemudiannya melihat seorang perempuan keluar dari tempat duduk pemandu dan terjatuh ke atas lebuh raya. Seorang penumpang lelaki kemudian keluar dan cuba menarik gadis terbabit ke kiri jalan. Seorang penunggang motosikal dalam keterangan mengatakan kereta itu telah berhenti di laluan kecemasan dan dia melihat suspek mengheret mangsa dengan menarik rambutnya dari belakang dan wanita itu kelihatan seolah-olah meminta pertolongan. Dia menyangka mereka berdua bergaduh. Kejadian itu menarik perhatian pengguna lebuh raya lain yang turut berhenti untuk membantu. Ismail memberitahu selepas menarik mangsa, suspek melarikan diri ke hutan berhampiran, namun datang semula ke lokasi kejadian untuk mengambil telefon bimbitnya yang tertinggal di dalam kereta. Ketika itu terdapat saksi melihat suspek menelefon seseorang sambil meminta maaf dengan berkata dia telah membuat silap. Dipercayai suspek menghubungi ahli keluarganya dan memberitahu perbuatannya itu. Suspek kemudian melihat mangsa sambil berkata, "Dia belum mampus ke?" Suspek kemudian cuba melarikan diri ke dalam hutan semula tetapi berjaya diberkas oleh orang ramai yang menyedari kejadian itu. Pihak polis telah dihubungi dan mereka menyerahkan suspek kepada polis. Pemeriksaan di tempat kejadian menemukan sebilah pisau lipat yang dipercayai dibuang oleh suspek di bawah bukit di tepi lebuh raya berkenaan. Ambulans yang tiba tidak lama kemudian telah membawa mangsa ke Hospital Kuala Kangsar namun disahkan telah meninggal dunia ketika dirawat di sana.
seorang ahli patologi yang melakukan bedah siasat terhadap mangsa, mendapati kematiannya disebabkan oleh satu luka tusukan di leher menyebabkan pendarahan teruk. Pada 3 Februari 2015, suspek telah ditahan reman 7 hari sehingga 9 Februari 2015 bagi membantu siasatan. Suspek yang berusia 25 tahun dibawa ke Balai Polis Parit Buntar kira-kira jam 10 pagi untuk proses permohonan tahanan reman. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Mahkamah Parit Buntar Rosni Muhammad Rizwan semasa hadir di Balai Polis Parit Buntar dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada 16 Februari 2015, suspek telah didakwa di Mahkamah Magistrate Taiping atas dakwaan membunuh mangsa Nur Syuhada Johari pada 11.55 pagi di kilometer 228.2 Lebuh Raya Utara Selatan pada 2 Februari 2015. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Pada 12 Mei 2017, suspek dihukum gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Taiping setelah didapati bersalah membunuh mangsa. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaini Mazlan memutuskan demikian selepas mendapati pembelaan tertuduh Syarafi Abu 27 tahun gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Dalam penghakimannya, Muhammad Zaini berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira hujahan dan penjelasan yang terperinci daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Dalam hujahan pembelaan, suspek mengatakan bahawa mangsa telah menikam dirinya sendiri. Dalam kes ini, pakar forensik telah memberikan dua bukti yang berbeza. Seorang pakar memberitahu mahkamah mangsa mati disebabkan mangsa membunuh diri, manakala pakar forensik kedua mengesahkan tikaman pada leher mangsa bukan dibuat mangsa sendiri. Sekiranya ada dua bukti pakar yang berbeza, mahkamah mempunyai kuasa budi bicara untuk memilih mana-mana bukti daripada pakar. Tertuduh yang diwakili Peguam Datuk Naran Singh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Sepanjang perbicaraan, Timbalan Pendakwa Raya Yusaini Amir Abdul Karim, Muhammad Amril Johari dan Muhammad Azrul Faiz yang mengendalikan pendakwaan memanggil 16 saksi, manakala pihak pembelaan menampilkan 2 saksi termasuk tertuduh. Pihak pembelaan kemudian membuat rayuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman gantung yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Taiping. Namun pada 6 November 2019, Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman mati ke atas suspek kerana membunuh mangsa. Panel 5 hakim yang dipengerusikan Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Muhammad berkata, mahkamah telah meneliti penghakiman Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan yang mendapati Syarafi Abu telah menyebabkan kecederaan maut terhadap Nur Syuhada Johari. Beliau berkata, kedua-dua mahkamah itu yang mendapati Syarafi menyebabkan kecederaan maut disokong oleh keterangan. Isu utama yang dibangkitkan oleh Peguam Syarafi adalah sama ada si mati menikam dirinya sendiri, sambil menambah bahawa isu itu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Tinggi yang membuat kesimpulan bahawa Syarafi yang menyebabkan kecederaan maut itu terhadap si mati. Hakim-hakim lain yang bersidang ialah Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri David Wong Dakwah dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rohana Yusof, Datuk Nalini Patmanathan dan Datuk Vernon Ong Lam Kiat. Syarafi gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan yang mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Obses dengan cinta sehingga kena sanggup membunuh dan memalukan keluarga. Satu kes yang memberikan peringatan kepada yang lain supaya jangan ikutkan perasaan dalam mengejar cinta. Cinta itu tidak boleh dan tidak mampu untuk dipaksa. Carilah cinta yang lain kerana bumi Allah ini luas dan hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Sekian.